Orang mari sampaikan kepada saya, ustaz ngajar di kat surau ke masjid, dia kata hadis maudhu' pun hadis juga. La ilaha illallah. Kita kena tahu bahawa sebab dia dinamakan hadis walaupun maudhu' adalah kerana orang tepek nama Nabi. Jadi ulama terpaksa sebut dia sebagai hadis maudhu' sebab orang tepek nama Nabi. Kalau tidak kerana tepek nama Nabi, tahu tepek, tampal nama Nabi tu, kalau tidak kerana tu, maka dia adalah perkataan yang sangat-sangat hina sebab dia adalah kebohongan. Malah kebohongan terhadap Nabi lebih berat daripada kebohongan terhadap orang lain. Hadis yang paling berat sekali ialah hadis yang diriwayatkan oleh pendusta yang kita sebut sebagai hadis ni maudhu'. Jika sebab kecaman pada perawi ini adalah berdusta atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hadisnya dinamakan hadis maudhu'. Jadi kena ingatlah, kalau orang sebut hadis maudhu' tu maknanya benda tu bohong lah. Ni ada ustaz lain ngajak hadis maudhu' pun hadis juga. Pelik tu kalau kata hadis maudhu' pun hadis juga. Ni masalahnya ada orang cakap macam tu zaman lah ni. Orang mari sampaikan kepada saya, ustaz ngajar di kat surau ke masjid, dia kata hadis maudhu' pun hadis juga. La ilaha illallah. Kita kena tahu bahawa sebab dia dinamakan hadis walaupun maudhu' adalah kerana orang tepek nama Nabi. Jadi ulama terpaksa sebut dia sebagai hadis maudhu' sebab orang tepek nama Nabi. Kalau tidak kerana tepek nama Nabi, tahu tepek, tampal nama Nabi tu, kalau tidak kerana tu, maka dia adalah perkataan yang sangat-sangat hina sebab dia adalah kebohongan. Malah kebohongan terhadap Nabi lebih berat daripada kebohongan terhadap orang lain. So bila sebut hadis maudhu', at the first place dia bukan hadis. Sebab dia maudhu'. Maudhu' ni dusta, benda bohong. Nabi tak pernah sebut. Dia bukan hadis, dia perkataan yang direka-reka. Jadi of course dia bukan hadis dalam erti kata sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara benar. Definisinya dari segi bahasa ia adalah kata nama objek dari wada'a syai', iaitulah merendahkannya. Dinamakan demikian kerana kedudukannya yang rendah. Menurut istilah pula ialah pendustaan yang direka dan dinisbahkan. Mana dia adalah pendustaan. Ingat ni, tengok ni. Dia adalah pendustaan yang direka. Benda ni bohong. Orang reka. Kemudian dia dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia reka, kemudian dia nisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas sebab ni dipanggil hadis maudhu'. Definisinya dari segi bahasa, ia adalah kata nama objek dari wada'a syai', iaitu merendahkannya. Dinamakan demikian kerana kedudukannya yang rendah. Dari sudut istilah pula, ia adalah pendustaan yang direka tapi dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi dia adalah benda bohong. Jangan main-main lah. Ada orang ni benda bohong, hak Nabi tak kata, dia kata tak apa, asal benda, walaupun benda hadis maudhu' tapi makna dia baik. La ilaha illallah. Takkanlah benda berdusta atas Nabi tu kita boleh kata baik, walaupun makna dia baik, tapi yang nama hadis palsu ni kita tak akan kata baik. Kedudukannya ialah dia adalah hadis dhaif yang paling buruk dan paling keji. Sesetengah ulama menganggapnya sebagai satu bahagian tersendiri, bukan dari hadis-hadis dhaif. Maknanya hadis dhaif ni ada lagilah kebarangkalian daripada Nabi 30%, 40%. Hadis maudhu' ni sebahagian ulama kata dia bukan kategori hadis tu. Dia bahagian tersendiri. Ya, bukan dari kalangan hadis dhaif. Sebab apa? Sebab dia terlalu besar dan dia bukan, macam saya sebut tadi lah, perkataan yang direka-reka terhadap Nabi. Hukum meriwayatkannya.
Ni kena beringat. Ulama telah sepakat bahawa tidak halal meriwayatkannya bagi sesiapa yang mengetahui kedudukannya dalam bentuk apa sekalipun, melainkan jika diterangkan kepalsuannya. Hukumnya apa? Tidak halal, melainkan untuk diterangkan kepalsuannya. Kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba anni bi haditsin yara annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibaini. Sesiapa yang menceritakan daripadaku sesuatu hadis yang kelihatan sebagai palsu, yang dia ni nampak dah hadis tu palsu, maka dia adalah salah seorang dari dua pendusta. Salah seorang dari fahuwa ahadul kadhibaini. Dia orang yang reka hadis tu berdusta, dia riwayat hadis pun berdusta. Jadi dia kata, saya riwayat je hadis ni, siapa dia suruh reka, saya mana tahu. Tak, menjadi tanggungjawab seseorang tu bila nak riwayatkan hadis, dia kena semak hadis dia. Kalau dia riwayat hadis dusta, orang yang reka hadis pun berdusta, dia yang riwayat pun dusta juga. Itu berat meriwayatkan hadis maudhu' ni. Melainkan dia riwayat untuk terangkan kepada orang bahawa hadis ni hadis palsu.